hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 6 Februari 2023, hari ini hari Isnin, memberikan sepenuh keceriaan kepada anda seisi keluarga bersama kami di Wanita hari ini. Bertemankan saya, Uyana Arsyad, dan abang kita, Abang Long Kawasan, Fahrin Ahmad. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami pada hari Isnin ini. Setelah kita berehat seketika pada hujung minggu, dan ada juga beberapa negeri yang hari ini merupakan cuti umum menyambut Hari Thaipusam. Betul tu. Dan kita juga tak ketinggalan untuk mengucapkan selamat Hari Thaipusam kepada rakan-rakan kita yang juga penganut agama Hindu. Betul tu. Dan bercakap tentang Thaipusam ni kan, maklumlah orang kata dah beberapa tahun disambut dalam keadaan COVID-19 kan. Tak dapat nak menyambut secara besar-besaran. Dan ini adalah berita baik jugalah kita katakan buat penganut agama Hindu yang kembali berpusu-pusu ke kuil Sri Subramaniar Swami Batu Caves untuk menyambut perayaan Thaipusam. Dan kehadiran ribuan pengunjung yang terdiri sebenarnya daripada penganut Hindu serta pelawat luar disambut dengan alunan kuat muzik tradisional India. Ternyata memeriahkan kawasan di sekitar kuil yang lebih dikenali sebagai Kuil Batu Caves. Nah, ini kalau kita tengok kan memang cukup berwarna-warni. Inilah keistimewaan dan keunikan masyarakat majmuk di Malaysia. Dan bukan itu saja, saya juga difahamkan kalau acara seperti ini ataupun sambutan Hari Thaipusam ini juga menarik perhatian pelancong-pelancong di negara kita yang tidak mahu ketinggalan untuk menyaksikan bagaimana perayaan itu berlangsung dengan cukup meriah dan warna-warni. Baik, dan ianya juga saya juga difahamkan bahawa ia juga diraikan sehingga hari Rabu. Wah, cukup meriah sekali. Selamat Hari Thaipusam sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penganut agama Hindu. Dan selain itu juga kami setiap kali di pembukaan Wanita hari ini juga kami ingin juga terus berkongsi mengenai apa yang terbaru, apa yang membanggakan, apa yang menceriakan kita. Dan ini yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda, seorang rakyat Malaysia, wanita Malaysia yang berpengkalan di Amerika Syarikat, iaitu Sherin Sampson Valleboy yang telah sekali lagi merangkul dan memecahkan rekod kebangsaan miliknya bagi acara 400 meter dalam Dewan. Dan kali ini catatannya itu adalah 52.87 saat dan ianya merupakan di kejohanan olahraga jemputan Louis, Illinois di Chicago. Dan ini juga memperoleh rekod beliau, dan saya kira ini suatu yang cukup membanggakan, dan kita harapkan kelibat beliau akan mewakili Malaysia pada acara-acara antarabangsa untuk terus mengharumkan nama negara. Wah, cukup hebat, cukup memberikan inspirasi kan sebenarnya. Kalau Fahrin dulu waktu zaman sekolah, sukan apa yang Fahrin masuk? Saya banyak rugby, olahraga saya tak. Tapi olahraga bila badan besar macam ni, lontar peluru, rejam lembing kan. Tapi taklah cukup berjaya. Tapi berbicara mengenai itu juga, ramai yang mungkin tadi bila dengan nama Sherin Sampson Valleboy mesti teringat-ingat, ini betul ke anak kepada legenda olahraga negara? Benar. Betul. Ini adalah anak bongsu perempuan kepada pasangan legenda olahraga negara, iaitu Sampson Valleboy dan juga Josephine Mary. Nama ni memang semua orang tahu. Memang hebat sangat-sangat. Dan kalau saya waktu zaman sekolah dulu kan Fahrin, walaupun sekarang ni tak adalah nampak rupa macam seperti seorang olahragawati. Tapi sebenarnya awak sukan apa? Awak tengok saya atas bawah tu lah macam tu ni. Sukan apa ni? Sebenarnya saya waktu sekolah dulu saya sangat-sangat aktif dalam sukan lumba lari. 100 meter, 4 kali 100 meter, sukan hoki, bola jaring. Macam-macam. Tapi bila dah meningkat dewasa ni, kita lari daripada masalah je lah. Saya tahu sukan awak sekarang jaga anak. Okey, baik. Inilah yang kami harapkan kami dapat berkongsi tentang aura positif kami bersama dengan anda. Dan untuk itu juga kami harapkan anda terus bersama kami sepanjang siaran untuk hari Isnin ini. Dan topik yang cukup menarik untuk saya pasti ramai juga nak berbincang bersama dengan kita, Yana. Adakah soalan topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah sukar ke untuk setia? Susah ataupun tidak sebenarnya, Fahrin, kalau kita bercakap tentang kesetiaan ni? Tapi sebelum itu kami ada sedikit drama pendek untuk anda. Kita saksikan. Drama pendek?
itulah lelaki. Sebelum dapat diusahanya sebaik mungkin, dah dapat dicurangi pula. Adakah semua lelaki begini? Tidak. Bagaimana seorang lelaki nak setia kalau kan si kekasihnya sibuk makan aiskrim semata-mata sehingga mengabaikan teman lelakinya. Alah, diungkit pula kisah aiskrim. Okey, itu merupakan satu teaser pendek lah di TikTok kami di WCTV3. Sila follow yang telah disediakan oleh admin TikTok kami yang masih lagi kekal misteri. Okey, ini persoalan yang kita nak rungkapkan pada hari ini. Menurut salah satu universiti di Sepanyol yang menjalankan kajian, mengatakan antara lelaki dan perempuan sememangnya lelaki lebih cenderung untuk curang dan sukar untuk setia. Tetapi ini kajian yang dijalankan di Sepanyol. Adakah ini konteks yang sama untuk lelaki-lelaki di Malaysia? Dan saya kira juga zaman juga telah berubah di mana mungkin menjadi sesuatu yang sukar untuk seorang itu setia kerana orang kata iman kita ada turun dan naiknya. Dan itu yang kita nak bincangkan, apakah sebenarnya menjadi cabaran untuk pasangan-pasangan di luar sana untuk kekal setia. Saya kira sebenarnya semua pasangan ingin setia, tetapi godaan, cabaran dan faktor sekeliling yang menjadikan ia mungkin sukar yang kita akan bincangkan. Betul tu. Apa pula kata anda? Mungkin anda ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami. Seperti biasa, pergi sahaja terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti Kak Farin kalau sempat kami akan cuba membacanya. Jadi teruslah setia bersama dengan kami. Cobalah untuk setia. Kita berehat seketika. Kembali sepasnya di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Suami guna paling baik kat dunia ni. Sanggup buat macam ni kat apa korang? Apa korang? Sanggup curang kakak adik you. You my sister. Sampai hati kau berkat diri kau sendiri macam ni. Mulai sekarang ni, aku dah tak nak tengok dah muka kau. Keluar! You diam! Kalau you rasa you nak hidup dengan perempuan ni, you keluar dari rumah I. Keluar daripada rumah I! Dah puas marah? Ha? Untuk pengetahuan you, kami dah lama bersama. Terima kasih sebab you yang suruh I kerja dengan suami you. Dan you yang bagi peluang untuk kami bersama. Bukan salah I. Kalau Luqman pilih I, tak pilih you. Anim. Biarlah, Bi. Kita memang plan nak beritahu dia, kan? Dia patut sedar yang dia banyak kekurangan. Bukan salah I kalau suami you pilih I dan bukan you. Wow, marah. Tapi itu satu sudutan daripada drama Hilaf Asmara. Itu kira situasi paling ekstrim. Saya sini salah satu watak dalam tu. Kalau kita tengok Fasha Sanda dan juga Nelidia tadi melakukan watak sebagai adik-beradik tiri. Dan kemudian Fatah sebagai suami kepada Nelidia. Dan kemudian maksudnya kecurangan atau ketidaksetiaan itu berlaku pada orang terdekat. Betul tu. Itu sebenarnya lebih menyakitkan kalau nak dikatakan ataupun nak dibandingkan dengan kecurangan yang berlaku dengan orang kita tak kenal. Memang kita geram, tapi kalau dari sendiri itu yang berlaku kecurangan tu, itu lebih menyakitkan. Baik. Tetamu kita pada hari ini telah pun bersedia nak membincangkan topik kita pada hari ini. Kita akan bersama dengan rakan-rakan selebriti dan jemputan kita, tapi tidak ketinggalan kita tak sah kalau kita tidak ada pakar motivasi kita. Kita persilakan Bro Amin Idris kita. Assalamualaikum. Ini dia punya entrance lain sikit. Lain sikit. Lagi panas. Rasa macam show luar negara. Well, you know. Bro Amin sihat? Alhamdulillah, agak sibuk sikit, tapi demi WHI kita datang. Terima kasih Sibuk banyak. is good. Sibuk tu bagus. Masalah yang bagus. Okey. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Super Daddy. Encik Khairul Abdullah. Apa khabar? Baik, terima kasih sudi jemput saya lagi sekali.
Oh, Ya. terima kasih sudi datang. Dan juga ini dia rakan sahabat kita Sharifah Syahura. Pakar motivasi. Sihat. Sihat. Alah, makin lama makin cantik bersegi-segi kakak kita seorang ni. Alhamdulillah. Kami pastikan hari ini satu perbincangan cukup menarik. Kami terus mengajak anda untuk berkongsi komen, mungkin soalan, pendapat anda tentang isu kita hari ini, iaitu susah ke nak setia. Jadi Yana, kita buka terlebih dahulu dengan Bro Amin kita. Betul ke? Kita mulakan dengan soalan itu sendiri. Susah ke nak setia? Saya sebenarnya takut agak datang untuk topik hari ni. Tengok Facebook Bro pun risau juga. Sebab kenapa? Kita kadang-kadang lain padang, lain belalang kan. So untuk menjawab soalan ni, susah ke senang nak setia? Dia susah dan senang. Okey. Kita rasa senang apabila kita mungkin tidak diuji. Kan? Tetapi dia akan menjadi susah apabila kita berhadapan dengan realiti kehidupan, ujian kehidupan. Tapi sebenarnya yang susah tu adalah caranya untuk jadi senang. Dan yang senang tu dia boleh jadi susah kalau ada cabaran-cabaran yang kita tak duga. Okey. Yang tu saya tak boleh cerita lagi sekarang. Ketidak nanti korang habis soalan nak tanya. Tapi berbalik kepada kata umum tadi, macam saya cakap awal dia, cabaran, ujian. Semua orang nak setia. Betul. Tapi cabaran, semua ujian orang nak setia. Saya suka bila Bro Amin kata kalau tak diuji mungkin kita rasa senang. Tetapi apabila sudah diuji, apabila kita sudah berada dalam situasi itu, menjadi persoalan senang ataupun susah untuk kita sebenarnya diuji berkenaan dengan setia ni. Okey, kita nak tanya kepada Sharifah Syahura, berada dalam industri yang kita tahu setiap hari kita berjumpa dengan orang yang baru. Orang yang hello pula. Terima kasih. Dia pusing ke sana. Hello juga dah. Pusing sini pula. Dengan Fahrin Ahmad dan sebagainya. Orang kata nature of work tu, adakah sukar sebenarnya untuk sesetengah individu apabila berada dalam situasi-situasi sebegini, tuntutan kerja dan sebagainya, untuk setia? Susah ke tidak? Susah. Susah nak kontrol setia tu kalau iman tak kuat. Sebab setiap hari kita berjumpa orang baru setiap 2-3 bulan. Okey. Jadi perasaan tu akan sentiasa baru. Melainkan kalau kita kerja dah lama, contoh kita kerja berbulan-bulan, dia dah jadi lain, perasaan tu dah jadi seorang kawan. Tapi kalau 2-3 bulan, kadang-kadang dalam masa itu perasaan tu. Okey. Nak setia tu susah. Jangan fikir sangat. Itu saja. Awak banyak cerita lokasi. Jangan. Itu yang saya nak tanya ni pasal cinlok ni, cinta lokasi ni. Cinta lokasi, ya. Dan saya betulkan. Memang benar memang Ya. Farid, memang wujud cinta lokasi ni? Ada, kita tanya yang lebih Saya memang datang daripada cerita lokasi. Okey. Tapi saya pilih belakang tabir. Belakang tabir. Maknanya betul kan dengan abang, dengan suaminya memang cinta lokasi juga. Cinta lokasi. Okey. Farin pun dulu kan dengan yang XS cinta lokasi juga kan. Saya harap isteri saya tak tengok. Jadi panas. Tapi ini sebenarnya saya suka seronok apabila ada Sharifah Syahura bersama kita. Sekurang-kurangnya ada sudut pandang daripada bidang kami ni untuk mereka di luar sana memahami cabaran dan mungkin salah faham yang berlaku tentang bidang kita ni. Okey, mungkin kita tanyakan seterusnya kepada super daddy kita seterusnya lah, Cik Khairul. Okey, Cik Khairul, mungkin konteks kesetiaan ini sedikit berbeza sudut pandang untuk pendapat kita pada hari ini, di mana kalau kita lihat masih lagi setelah kehilangan isteri 5 tahun yang lalu, masih lagi belum mencari atau tidak menemui, atau bagaimanakah sebenarnya? Adakah teruk masih lagi setia atau bagaimana? Okey, terima kasih. Pertama sekali bila penerbit bagi topik ni kan, saya seram nak datang. Saya cakap kata mungkin sebab konteks berbeza. Konteks berbeza bagi saya, pandangan peribadi, konteks setia ini dia terpakai bila ada satu hubungan yang sedang berjalan, kan? Sedang ada hubungan, tiba-tiba kita mencari arah lain dan orang lain, dan itu kita boleh kiralah sebagai tak setia, curang dan sebagainya. Tetapi bila dalam konteks seseorang yang sudah tiada lagi pasangan, bersendirian, jadi untuk letakkan title sebagai tidak setia atau curang itu saya rasa adalah tidak adil. Tidak adil untuk seseorang bila dia kehilangan pasangan, sama ada ditinggalkan, sama ada melalui penceraian, kematian dan sebagainya, dia ditinggalkan bersendirian dan tiba-tiba dia memilih untuk ada pasangan baru dan kita label dia sebagai dia tak setia. Saya rasa itu adalah sangat tidak adil. Jadi untuk macam saya sebagai seorang single parent, seorang bapa tunggal dengan anak-anak yang ada, dan saya sangat takut
saya sangat takut bila label setia ini diletakkan kepada saya. Oh, Cik Khairul masih belum berumah tangga, sudah 5 tahun. Oh, masih setia dengan arwah isteri. dengan dia. Ini menjadi satu beban untuk saya. Kan? Ditakdirkan bulan depan saya kahwin. Oh, tengok dah curang dah. Itu bukan main setia sepanjang 5 tahun. Kubur merah lagi dan sebagainya. Ayat yang selalu kita dengar tu kan. Bagi saya setia bagi seorang yang single, seorang yang kehilangan dan seorang yang single, dia out of equation, kata orang Rombau. Orang Rombau. Okey, dia out of equation. Dia kita tak boleh nak letakkan label setia itu atau curang itu bagi seorang yang memang bersendirian. Sebab dia ada sebab-sebab. Bagi saya, takkan kawan saya yang tahun lepas kehilangan isteri, lepas tu tahun ni dia dah kahwin untuk nak berkeluarga dengan anak-anak dan semua dia. Saya cakap, kau curang dengan pasangan dia. Is not totally not fair lah untuk kita labelkan setia atau curang atau tidak setia ni kepada orang yang single lah. Ya, dan untuk kita refresh sedikit kan kisah Encik Khairul. Arwah isteri meninggal 5 tahun yang lalu disebabkan oleh jangkitan kuman dalam darah. Okey, hari ini rasa sakit, esok bawa ke hospital dan terus pergi. Okey, dan apa yang dikongsikan oleh Encik Khairul ni sebenarnya berkait rapat juga dengan kisah hidup saya, yang mana ibu saya sendiri setelah kehilangan suaminya, itu ayah saya, selepas 25 tahun orang kata masih lagi setia, masih lagi tidak berkahwin lain, dan insya-Allah sehingga ke akhir hayatnya diberitahu kepada kami harta yang dia ada adalah anak-anaknya sahaja, dan semoga dapat bertemu dengan arwah suami di syurga. Mungkin ini konteks kesetiaan yang dari dalam sudut pandangan sudut pandangan yang berbeza, seperti apa yang Encik Khairul kongsikan, tak sama. Betul. Orang yang telah pergi dan orang yang masih lagi hidup. Betul. Ya, sangat betul. Okey, tetapi ini yang kita nak tanya kepada Bro Amin. Konteks kesetiaan tu tak kisahlah situasinya bagaimana, tetapi dari sudut pandangan yang satu ini, iaitu setiap pasangan harus setia antara satu sama lain. Tadi kita bercakap tentang cabaran. Mungkin Bro Amin boleh kongsikan apa sebenarnya antara cabaran-cabaran yang membuatkan seorang manusia dengan fitrah kemanusiaan yang ada sukar untuk setia. Kita kena melihat pada konteks. Saya ambil contoh. Saya dapat cerita ni sahih daripada riwayat oleh Ustaz Abdullah Al-Amin. Dia cerita pernah seorang kawan dia tu naik satu taksi Grab. Tengah bawa tu dia macam tiba-tiba tukar fikiran, dia nak pergi ke destinasi lain lah. Dia pun terus tegur pakcik tu. Pakcik. Pakcik terkejut, dia terus dua kawanan kita ni. Tapi akhirnya alhamdulillah dapat selesai. Bila berhenti perjalanan tu, pakcik tu, ya Allah, kenapa kau buat macam tu? Yang tegur tu kata, pakcik kenapa terkejut lain macam? Hari ni first day pakcik bawa kereta Grab. Habis tu sebelum ni pakcik buat apa? Sebelum ni pakcik bawa van jenazah. Tak pernah orang tegur. Kan? Macam so hari ni tiba-tiba orang tegur, maunya terkejut kan? Plot twist kan? Okey, nak sebut. Okey, kalau kita sekali nampak pakcik ni tak reti bawa kereta. Pakcik ni tidak berhemah memandu. Tetapi kalau kita melihat konteks, kenapa dia terkejut macam tu? Sebab dia pertama first time bawa Grab. Kedua, dulu bawa van jenazah. Dan selama 25 tahun dia bawa van jenazah, pernah tak orang tegur dia? Tak pernah. Risau kalau dia tegur berkata. Kalau orang tegur tu yang terkejut tu. Konteks. Maksudnya, melihat cabaran ni, setengah orang, Ellen kau pelakon cabaran sikit, tak boleh nak hadap. Kau tak lihat konteks dia. Contohnya kan. Ada juga konteks kerja dia pejabat. Ada juga konteks mungkin terjumpa siapa X yang kebetulan masing-masing ada masalah. Kan? Nampak tak? Dalam reunion ke. So, konteks berbeza-beza. So, kita tak boleh nak pukul rata. Sebab tu kita kata, dia ni, kau tak hadap lagi. Dan kadang-kadang kita samakan, kes dia sama macam kes aku. Belum tentu. Sebab kita tak tahu apa yang dilalui oleh dia. Sebab kita hanya baca melalui berita-berita, portal-portal, wartawan-wartawan, dan kadang-kadang kita hanya mendengar sebelah pihak sahaja. Betul. So, saya sebut ni sebagai permulaan nak cerita bahawa apa jua kita bincang hari ini, kita tak boleh pukul rata. Kita kena melihat konteks. So, apa cabaran dia? Cabaran dia ialah semakin besar tanggungjawab seseorang itu, semakin besar tugas dan tanggungjawab dia. Betul. Dia contoh. Seorang yang soleh,
takkan datang setan-setan yang level-level perebet-perebet ni. Dia akan datang setan-setan level komander, level yang pangkat-pangkat tinggi untuk menggeduk orang-orang yang soleh. So semakin besar tanggungjawab dia, semakin besar kemuliaan dia, semakin besar cabaran dia. Mungkin masa dia BBNU, dia tak adalah orang kenal dia sangat. So masa tu ujian dia sikit-sikit. Tapi bila dah level Fahri Ahmad, kan? Dia ni. Nampak? Dia konon kau tu nak menyelamatkan diri ni. Maka datanglah cabaran-cabaran berbeza. Dan kata Kak Sharifah tadi, kalau tak ada iman memang runtuhlah. Cuma take note, kita manusia, ada kali iman kita naik, ada kali iman kita jatuh. Seorang ustaz pun boleh tergoda. Kan seorang malaikat pun boleh tewas. Seorang peruning motivasi juga boleh. Kau nak kat aku balik. Betul. Macam gini, orang minta pendapat, orang tanya soalan. Biasa kan. So by the end of the day, dia adalah soal macam mana kita bertoleransi antara satu sama lain, macam mana kita saling memahami, macam mana saling kita bertolak ansur. Dia ada kaitan dengan perkataan setia tu. Yang tu nanti kemudian. Dan juga cara kita menguruskan jiwa dan emosi sebenarnya. Kan? Urus jiwa tu. Dan Faris, sebenarnya kita ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Tetapi wartawan kami sempat bertanya kepada orang ramai, apa erti setia untuk mereka? Susah ataupun senang sebenarnya nak setia? Jom kita sama-sama saksikan. Rasanya ikut bergantung pada diri sendirilah. Nak kata susah tu tak susah kalau kita kata tekad pada diri untuk setia. Kata dan keluar pun kata tak tengok. Kata pasangan-pasangan lain saya rasa tak ada masalah untuk setia. Untuk perempuan tu tak susah. Kita selalu memang kalau kita sayang seseorang tu kita akan setia saja kan. Bagi seorang lelaki tu walaupun dia sayang macam mana, kalau ada godaan yang datang tu dia pasti akan pergi dengan godaan tu juga. Sebab kadang-kadang orang yang ketiga ni dia pandai godaan dia tu pandai. So kadang-kadang kita ni macam sambil leka dengan anak-anak kan. Orang ketiga tu datang, dia terus goda tu, pasangan kita akan nampak kekurangan kita akan pergi dekat dia. Susah ke tak susah tu, kalau ikutkan memang tak susah. Tapi dia memerlukan usaha dua-dua belah pihak lah. Tapi kalau dari segi sebelah partner sebagainya, dia yang seharusnya lah, yang berusaha lah untuk setia tu lah. Saya rasa kerana dia lupa lah. Macam dia lupa kenapa dia bersama dengan dia bermula, dia lupa nak hargai apa yang ada di depan mata dia. Dan selalu orang kata lah macam mungkin pasangan tu dah ada 90% apa yang dia kendaki, tetapi dia mencari yang 10% yang tak ada tu. Kalau macam saya, sebab saya pun umur pun dah meningkat kan, so kita macam dah tak ada masa nak main, dah bekerja, dah ada komitmen, so bila dah ada orang tu kita hanya boleh setia sajalah. Mungkin banyak faktor, macam dia sedang mencari yang pertama ataupun yang the one ataupun mungkin faktor umur main peranan dia muda lagi, sedang mencari-cari lagi. Suka saya dengar pendapat orang ramai yang berbeza-beza, tapi rata-rata mengatakan memang sebenarnya agak mencabar kalau nak setia kan. Tetapi itu tergantung kepada diri kita. Berbolak-balik apa semua adalah kepada diri kita. Dan kita nak baca antara komen yang kita terima di laman Facebook Wanita hari ini. Okey, yang pertamanya dari Faizal Zal. Dia kata orang cakap orang yang terlalu setia ni sering kali ditinggalkan pasangan. Macam saya lah, sebab terlalu setia, diam-diam dia berpaling arah. Biasalah, sebelum bertemu jodoh akan bertemu bodoh. Itu biasa kan dalam tu. Okey. Halijah, terima kasih sekali Halijah. Okey, Assalamualaikum pengacara kesayangan. Waalaikumsalam. WH TV3 di hati. Yang bawah sekali tu. Oh, okey. Okey, saya baca ya. Okey, ayah saya setia dengan mak saya. Setelah emak meninggal selepas melahirkan ayah, tak mahu kahwin lain. Puas kami anak-anak cari bakal emak baru. Ayah tak mahu juga kahwin. Alasan ingin bertemu emak di syurga. Sehingga ayah mati masih dengan ayat setianya. Ini orang kata kesetiaan yang tiada tolok tandingnya. Betul. Cukup indah sekali bila kita melihat sudut pandang setia dari konteks yang sebegitu. Tapi ini juga yang kita nak tanya kepada Kak Syahora kita. Silakan. Dalam perkahwinan ni, adakah usia ataupun tempoh perkahwinan itu juga akan menentukan sama ada seseorang itu boleh setia ataupun tidak, mempengaruhi ataupun tidak? Sebab orang kata dah berpuluh-puluh tahun lamanya berkahwin, ada rasa bosan, dah tak ada adventure, tak ada spark dan sebagainya. Setuju ataupun tidak? Setuju, sebab dalam perkahwinan ni sebenarnya orang cakap betul, kata ada asam garam. Nak setia tu dalam perkahwinan adalah sangat susah. Terutama kalau kita yang bekerja sebagai macam kita pelakon ni
ni sebab kita sentiasa berjumpa dan berlakon sebagai suami isteri dengan orang lain. Kadang-kadang bila di set kita rapat dengan orang, saya cakap pasal saya punya kerja lah jadi bila kita kadang berjumpa kelainan antara dengan rumah dengan orang yang di set. Suami di set, dia nampak macam mereka lebih caring, mereka lebih berlainan dengan caring yang dah berapa puluh tahun kahwin. Caring dia dah jadi berapa persen 10% ke 20% kan. Dengan yang baru jumpa ni 100% caring. Even nak makan lunch pun kadang-kadang orang ambilkan pun kita rasa sweetnya. Silap tak jumpa 15 tahun lepas. Abang tengah tengok ke ni? Abang tengah syuting tak apa. Contoh dia lah. Kita letak diri kita. Begitu juga dengan kalau abang sebagai seorang director, macam mana pelakon-pelakon juga kan berminat. Yelah, lama-lama kadang-kadang hubungan rapat antara pelakon dengan tu kadang-kadang dia dah jadi sweetnya director ni kan. Kadang-kadang pasal Kak Syora pernah melalui zaman tidak kesetiaan ni beberapa tahun lepas. Bukan saya bukan saya. Suami. Zimbabwe. Jadi kita melalui pengalaman ni kita banyak belajar macam mana nak setia. Kita kena tahu limit kita di mana, dan pasangan yang nak try tu kena kenal Kak Syora supaya dia ada sifat hormat terhadap isteri dia. Kalau kita tak kenal budak-budak ni, kadang-kadang dia rasa macam dia main sauk je. Jadi kita kenal juga. Ya, sebab apa? Dalam syuting ni adalah keluarga. Kalau kita kenal Fahrin, kita kenal juga isterinya. Supaya tidak ada over border. Kenal dan juga menghormati itu jugalah status dia. Tapi tadi kalau dah lalang bercerita, Syora sendiri bercerita, apa punca sebenarnya yang mungkin tak, yang penting sekarang masih bersama, tetapi apa yang menjadi satu pengajaran dan apa punca kerapuhan ataupun mungkin potensi ketidaksetiaan itu? Mungkin kami sibuk. Dan mungkin sekarang ni zaman teknologi, hanya telefon hanya di tangan, di hujung jari. Jadi media sosial banyak. Jadi macam-macam orang yang berada dalam tu, dan peluang dah dibuka. Itu peluang, maknanya kau try high, orang tu balas high. Kau dah makan, orang tu balas dah makan. Jadi benda tu akan membuka ruang. Dan ini juga yang sering kali kita dengar kan, orang kata jangan sesekali berkongsi kisah kita dengan orang lain. Sebab bermulanya dengan perkongsian yang rasa macam orang ini lebih memahami, orang ini lebih sweet, orang ini lebih caring jika nak dibandingkan dengan pasangan kita. Bermula daripada berkongsi itu yang akan timbul ataupun membibitkan rasa-rasa yang tidak sepatutnya ada. Dia itu satu level satu level kita berkongsi dengan orang. Zaman sekarang pula dia suka berkongsi segala masalah di social media. Dan lebih teruk bila dia memang sengaja dedahkan pada media. Akhir sekali yang menjadi hakim bukannya orang yang sepatutnya, yang menilai adalah netizen. Akhirnya kita terperangkap dengan dipanggil public opinion. So yang sepatutnya masalah makin selesai, dia tak selesai. Sebab apa? Kita dedahkan pada public. Kita kata itu, kata ini. Barangkali yang dikata tu dia ada side story dia. Tetapi oleh kerana benda ni dah bawa ke public, orang dah komen macam-macam, virus tu bukannya semakin kecil, semakin merebak. Akhir sekali masalah bukan makin selesai, tapi bertambah masalah. Betul. Itu belum nak kira orang yang opportunis. Kesianlah dia. Cun ni, handsome. Ini poket tebal ni, poket tebal ni. Itu jadi masalah jadi lagi. Jadi itu kita kena berjaga-jaga. Kita nak campur Cik Karul juga lah. Kalau kita lihat sebenarnya kesetiaan ini juga berkait rapat juga dengan kita menghargai, kita mengenang. Dan apa juga yang Cik Karul lalui, masih adakah sehingga ni masih lagi rasa ralat? Dan kemudian kalau kita lihat tentang kesetiaan ni, sehingga ke hari ini, walaupun kita tak adil lah kita labelkan kesetiaan sehingga ni, tapi bagi mereka yang ada ni, mereka yang ada pun tak menghargai dan tak setia. Jadi bagaimana Cik Karul nak kongsikan kita ni? Saya nak kalau boleh pesankan satu je. Selagi ada ni hargailah. Sebab bila dah tak ada ni, biasanya bila dah berlaku ketidakadaan tu, barulah waktu tu lah rasa ralat, rasa menyesal, itu kenapa tak buat itu, kenapa tak ini dan sebagainya kan. Jadi saya pun sendiri ada rasa ralat itu bila saya rasa saya tak cukup sayang isteri saya. Saya rasa ralat itulah, mungkin ralat itu juga adalah sebahagian yang membuatkan saya masih sekarang ni kan masih setia ni, sebab saya rasa waktu saya bersama dengan dia selama 20 tahun,
14 tahun berkahwin, saya kata saya kurang mengucapkan sayang, saya kurang, banyaklah benda yang kurang. So bila dia tak ada tu, bila tinggal seorang baru rasa aku kurang buat itu, aku kurang buat ini dan sebagainya. Mungkin itu adalah mungkin ada secebis rasa bersalah atau sebagainya yang menyebabkan saya rasa mungkin saya nak tebus benda itu, mungkin. Dan antara faktor-faktor lain juga yang saya rasa adalah untuk bagi saya, tak semua orang sama, bagi saya sebagai seorang yang berdikari, bila saya boleh membesarkan anak tanpa orang lain dan sebagainya, so saya tak rasa sangat keperluan untuk saya berumah tangga semula dan sebagainya. Dan kedua, bukan saya tak nak. Okey, itu bukan tak nak, okey saya setia dengan isteri saya, nak tunggu sampai. Betul. Okay. Orang kena faham tu. Kena faham tu. Bukan saya tak nak, tetapi in fact arwah isteri pesan pada saya. Dia kata sekiranya saya meninggal, jika saya mati, carilah pengganti yang lebih baik daripada dia. Yang boleh jaga anak-anak dan boleh apa semua, yang lebih baik daripada dia. So jadi ini antara satu faktor juga. Okey, saya nak take that word tu, nak cari pengganti, ini bukanlah satu yang mudah, yang mudah untuk saya. Untuk orang lain senang, okey jumpa kahwin boleh anak, dah terus kahwin 3-4 bulan boleh kahwin, tapi untuk saya, untuk nak capai apa yang dia kata itu adalah lebih baik daripada dia tu, memang takkan dapat lah. Memang takkan dapat. Jadi itu juga adalah menyebabkan saya rasa macam terhalang sikit niat saya untuk berumah tangga dan sebagainya. Dan saya juga percaya ini satu lagi adalah jodoh. Okey. Bukanlah saya tidak berusaha kata untuk mencari pengganti dan sebagainya, tetapi of course ciri-ciri apa semua yang perlu ada untuk menjaga ketiga-tiga anak saya yang tak macam anak orang lain kan, dengan seorang yang sulung tu dengan sakit dia, dengan autism dia, dengan yang bongsu tu dengan dia punya tu. So saya rasa nak cari seorang ibu yang boleh okey, nak faham dengan anak-anak ni dan boleh meet dengan saya punya ni semua juga. Dan ini juga adalah tidak mudah. So jadi berbalik kepada setia tadi tu, separuhnya tu adalah saya rasa tak ada siapa kau boleh ganti. Jadi biarlah macam tu. Separuh lagi tu saya perlu. Normal. Semua kita perlu kepada pasangan. Saya dah fikir kalau saya mati malam ni, anak-anak saya macam mana ni? Tak ada orang jaga dan sebagainya. Keperluan tu tetap ada. Jadi itulah. Ding dong. Saya kira sebenarnya ini juga berkaitan dengan Bro Amin kata tadi lah. Sebenarnya kita jangan nak letakkan konteks diri kita situasi yang berbeza-beza. Macam orang kata don't put yourself, you not in their shoes. Orang bau juga Orang bau juga. Dan saya pun sebenarnya sebab bila dengar perkongsian daripada Encik Khairul dan julukan Super Daddy itu diberikan kerana Encik Khairul single-handedly setelah pemergian isteri selama 5 tahun ni, dengan dugaan dan cabaran anak-anak yang tersendiri 3 orang tu, saya kira ini antara pengorbanan yang cukup besar juga kan. Saya yakin. Kita mana tahu, sebab andai kata mana tahu benda ni kerja Allah kan. Betul. Tiba-tiba minggu depan dia kahwin. Kan tiba-tiba minggu lepas saya mau main. Sekali lagi kita tak tahu konteks dia kan. Dan kena ingat masa Nabi dah kahwin dengan Aisyah, Nabi tengah solat sunat tau. Tiba-tiba Nabi dengar adik Khadijah, isteri Nabi yang pertama yang dah meninggal, sampai ke rumah dia bagi salam. Kena ingat, suara adik Siti Khadijah sebiji sama macam suara Khadijah. Nabi dengar suara tu, Nabi percepatkan solat sunat. Nabi terus pergi sahut. Waalaikumsalam. Oh, ingatkan Khadijah. Nak sebut Nabi rindu kat Khadijah. Poinnya ialah, Nabi dah kahwin dengan Aisyah. Adakah Nabi melupakan Khadijah? Tak. Maknanya, andai kata kan, dia dah kahwin minggu depan ke bulan depan, wallahualam, tak bererti dia lupa isteri dia yang dulu. Betul. Sebenarnya kisah Cik Khairul ni lebih daripada konteks kesetiaan maupun cari pengganti. Ianya lebih yang hanya dia saja yang tahu. Sebenarnya lah. Dan pandangan ataupun persepsi kemudian hari tu, sekiranya Cik Khairul berkahwin, tidak boleh ada yang berkata sudah tidak lagi setia terhadap arwah isteri dan sebagainya. Ini berbeza. Yang perlu kita perbetul.
betulkan kan. Okey, dan sedikit saya nak baca dari It's Me Suraya yang berkata, curang adalah pilihan. Jika kita memilih curang, maknanya kita tak pernah setia. Tambah sekarang banyak sangat penyondol rumah tangga. Untuk perempuan atau lelaki di luar sana, tolonglah selidik dulu latar belakang pasangan. Jika ada pasangan, tolonglah jangan teruskan hubungan itu. Mungkin ini sebenarnya setiap daripada kita pernah ada cabaran yang tersendiri dan mungkin ini antara cabaran-cabaran yang kita tak dengar. Tetapi hakikatnya berlaku dalam situasi pada hari ini. Untuk Kak Syahura sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita, bagi Kak Syahura sendiri untuk setia setelah bertahun-tahun mendirikan rumah tangga? Macam mana kita nak mencari kesetiaan tu? Kak Syura selalu letak sebelum keluar rumah, Kak Syura nak keluar rumah, Kak Syura letakkan saya isteri orang. Kita kena tahu limit kita bagaimana dengan orang, especially kita budaya Melayu, kita banyak syarat-syarat, especially perempuan. Jadi kadang-kadang kehendak kita ni itu yang juga berlaku kepada pasangan kita. Kita nak dia tahu yang dia keluar pun dia suami orang. Kalau setiap perkara kena ada limit. Itu je. Tapi kalau dah tak setia, kita dah tak boleh nak buat apa sebab kita dah kontrol dah limit tu. Sebab perasaan tak boleh nak bendung. Kita kadang suka orang, dia sebab macam ini je. Hari ni kalau suka Fahrin, balik ada tergila-gila. Sayang dia je. Contoh. Akak dulu telefon saya ke? Jangan WhatsApp. Jangan. Contoh Fahrin dekat ni. Jadi contohlah Cik Khairul sendiri ke, mana tahu saya tahu dia duda, tiba-tiba saya isi orang, tiba-tiba balik saya terbayang-bayang dia. Dia pula. Jadi perasaan tak boleh kontrol, tapi kita kena tahu limit. Dia pun kena tahu yang sebelah ni isteri orang. Betul, kena ada hormat itu. Saya suka. Kalau isteri Cik Amin ada isteri. Jangan buat. Contoh, mana kalau suami orang begitu juga dengan isteri orang. Betul. Kena ada limit. Betul. Isteri aku lebih cantik dekat rumah tu. Contoh, suami aku lebih baik dekat rumah. Saya suka konsep yang Kak Syara katakan tadi tu. Saya isteri orang keluar rumah kena bawa benda tu. Saya suami orang keluar rumah kena bawa dan ingat benda tu. Macam mana beza? Jangan stereotipkan industri hiburan saja artis saya, tapi setiap apa juga pekerjaan. So kita kena ni. Baik. Okey, ada satu soalan di perkongsian dari Nur Nabila. Saya lepas kahwin baru tahu perangai suami saya. Bagi dia memang susah nak setia sebab curang tu hobi. Apa saya patut buat? Teruskan atau lepaskan? Saya serahkan ini untuk rumuskan. Tolong. Susah soalan. Dan juga bagaimana kita untuk menjadi setia dalam cabaran keadaan sekarang yang terlalu banyak ujian dan dugaannya. Bagaimana nak cari kesetiaan? Dia kena dengan satu research saya buat masa saya ambil master psikologi dulu. Manusia ni dia ada 3 jenis. Pertama, dia memang jahat. Dan orang-orang dipanggil malafide. Dia memang niat jahat. Kedua, dia terpaksa jahat. Okey. Ketiga, dia tak jahat pun. Tapi orang lain melihat dia jahat. Kerana tak kena dengan cita rasa mereka. Okey, yang pertama ni yang memang tadi lah. Hobi curang. Kan? Dia hobi dan dia buat tu lagi teruk, dia memang sengaja curang untuk menyakitkan hati isteri dia. Ada. Okay, ini pertama. Okay. Yang kedua ni dia terpaksa jahat. Kan? Yang ni macam mana saya nak hurai? Ada situasi-situasi tertentu. Contoh. Dia anak dia tengah sakit, kan? Lapar, duit tak ada. Mungkin dia terpaksa curi susu di kedai. Dia bukan by nature jahat. Nampak tak? Okey, contoh ketiga, ni masyarakat kita lah. Bila seorang lelaki tu kahwin dua tu baik. Tetapi masyarakat melihat kahwin dua tu sebagai sesuatu yang jahat. Dia tak jahat pun. Tapi sebab masyarakat menilai begitu, teruk ni, bini luar ni, mesti panggil huduh macam-macam kan. Jadi dalam kes tadi, agak-agak kategori mana? Pertama, kedua, ketiga. Saya nampak kategori pertama. So, ketika ini, si isteri ada beberapa pilihan. Sama ada pertama, cari orang yang lelaki tu hormat untuk menasihati dia. Sebab barangkali isteri tu, dia nasihat memang tak makan lah. Kan? So, cari orang yang dia hormat untuk menasihati dia. And yang kedua, mungkin boleh report kepada pihak Majlis Agama. Dia biasanya akan panggil pada kaunseling. Kalau tidak ada kerjasama setelah segala usaha dibuat, sebab untuk meminta cerai ni, umumnya isteri haram minta cerai. Secara umumnya. Tetapi ada ketika tertentu, sekiranya si suami itu mendatangkan mudarat, dibolehkan untuk meminta cerai. Sebab terlalu banyak keburukan daripada kebaikan. Dan akhir sekali keputusan tu, bagaimana nasihat yang kita terima pun, setelah kita dengar nasihat, kita meminta kepada Tuhan, keputusan tu harus lahir daripada hati dan diri kita sendiri. Bukan kerana amarah. Betul. Okey, baik. Kata curang tu pilihan, setia juga adalah pilihan. Macam panjang lagi saya begitu. Tapi
Kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Sayang je. Terima kasih kepada semua yang komen dan juga kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Cukup menarik walaupun ringkas tetapi cukup padat untuk memberi orang kata manfaat untuk kita semua. Betul. Terima kasih kepada Bro Amin, kepada Cik Khairul, Kak Sharifah Syahura kita. Kak Syahura sebut nak satu je, nak ucapkan hari ini birthday Abang Mukris. Happy birthday Raja Hafiz. Abang happy birthday bang. Harap awak setia di sana dan saya akan setia di sini. Kita berjauh sekarang ni. Dia di Pening. Pesanan lah, pesanan. Sama-sama setia ni. Hebat insya-Allah. Okey baik, happy birthday sekali lagi Abang Mukris. Okey, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita nak bersama dengan juara Family Duo musim kedua. Jangan ke mana-mana. Ya, teruskan bersama dengan kami. Terima kasih. Wanita hari ini. Jasnita kali pertama terpandang wajah, terpegun aku dan terpesona dengan senyuman dan lirikanmu membuat aku telah jatuh cinta. Andainya dirimu sudi menerimaku, kan ku mahkotakanmu lagi di hatiku. Biarpun berjuta rintangan yang melanda, rela ku korbankannya untuk memilikimu. Kau Jasnita setinggi gunung harapan, bukalah pintu hatimu untuk cinta ini. Biar berkurun lama di kau ku nantikan, semoga impian ini kan menjadi nyata bersamamu Jasnita. Tim kedua adalah Zaki Yamani dan Yamani Abdillah. Zaki Yamani dan Yamani Abdullah. Abdillah. Maafkan saya. Tak apa kan? Memang padam Teruja sangat. Tahniah Kita sambung lagi sekali. meraihkan pada hari ini di Wanita Hari ini. Terima kasih kepada pasangan ni Zaki dan juga Yamani. Bersama kita juara kita Family Duo. Wah, macam mana perasaan? Macam mana perasaan? Selain tak cukup tidur, apa lagi perasaan lain tu? Happy lah, happy. Sangat happy lah. Okey, baik. Pertama sekali, mungkin sebelum soalan-soalan yang lain lah, sangka ataupun tidak. Saya ada juga mengikuti Yana. Dan kalau saya pada minggu pertama, persembahan anda antara yang teruk juga dikritik oleh para juri. Tapi sehingga menjadi pasangan juara ini tersangka ataupun tidak? Sebenarnya kami bergantung pada rezeki sebenarnya. Kita orang cuma percaya yang kita orang buat yang terbaik je. Selalu memang start the minggu kedua tu kita orang dah cuba buat yang paling terbaik. Sampailah semi. Tak sangka alhamdulillah lepas ke final. Okey. Tetapi kan saya kira kan dua beradik ni antara yang cukup hebat walaupun tidak terpalit apa-apa kontroversi sepanjang Family Duo season 2 ni berlangsung, tetapi anda berdua berjaya menonjolkan bakat masing-masing sehingga bergelar juara. Itu sesuatu yang cukup membanggakan. Okey. Ayah cakap apa?
Belum lagi. Saya balik lewat, lepas tu keluar pagi tadi awal sangat. So, tak lupa lagi, lagi lupa. Itulah tadi Zaki cakap kat saya. Kak, saya tidur pukul 5 pagi, Kak. Wah, celebrate panjang sangat ni. Okey, lepas ni kita dah habis, wanita ni boleh berehat. Okey, dan kalau kita lihat kepada juga persembahan malam tadi, sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa dan juga difahamkan ini merupakan idea. Okey, jadi persediaan untuk final tu dan berbaloi tak rasa? Bagi saya sangat-sangat berbaloi lah. Dapat tim producer muzik yang dahsyat, supporter-supporter dan orang yang belakang-belakang kami ni semua orang yang tak ada orang tak tahulah kita orang jadi apa atas stage tu. Rasanya kita orang nyanyi tanpa ada prop semua. Lagi teruk rasanya. Sebab ada orang diorang fikir semua just macam idea, konsep. Korang fokus nyanyi. Wow. Okey. Itulah orang kata support system yang menjadi tulang belakang tu kan. Okey, tapi sepanjang anda berentap dalam family duo ni kan, pasangan duo mana yang anda berdua rasa yang betul-betul memberikan saingan, yang rasa macam lama susahnya nak beat orang ni? Siapa? Sebenarnya bagi saya semua power-power. Tapi paling power. Bukan paling power tapi bukanlah kiranya paling mencabarlah. Yang anda sendiri pun rasa seronok tengok. Yang kalau tengokkan carta tu kira nombor 1 tu Aida Jebat. So bagi saya Aida Jebat lah. Memang saingan yang mantap lah kan. Sepanjang 8 minggu dengan orang kata family duo ni, pelbagai kontroversi, pelbagai kisah dan juga perkongsian, apa antara momen yang tak dapat dilupakan lah family duo selama 2 bulan lah. Untuk anda berdua? Untuk kena marah ke depan tabir belakang? Inilah. Yang menangis. Lagi dulu. Saya masa family duo kenangan yang kira manis juga bagi saya. Pertama kali saya gelek dekat family duo. Pertama kali. Saya tak pernah. Saya sebelum nak gelek nak nyanyi tu saya kata dah tak nak gelek, tolonglah jangan. Tapi bila saya gelek, alamak lentik pun. Alah, boleh ulang tayang ke? Ramai yang nak tengok ni Zaki gelek ni. Tapi itu antara kenangan yang tak dapat dilupakan. Okey. Kalau awak pula? Saya punya earpiece ni apa ni? Iemon ni tercabut. Masuk nak verse tu tercabut, hilang. So saya pegang benda tu sampai habis lagu. Dia nyanyi sampai lirik saya lost. Saya lost lirik. Agak terganggu. Tapi saya cubalah. Benda tak saya sebut tak tahulah. Tapi show must go on macam mana sekali. Benda tu saya itu yang Okey, kalau tadi kita tanya siapa pasangan duo yang paling mencabarkan. Lepas ni nak tanya pula, siapa pasangan duo yang paling anda berdua rapat disebabkan oleh rancangan ni? Yang sebelum ni mungkin nampak macam okey, tak berapa rapat, tapi sekarang dah jadi macam family pula. Siapa agaknya? Semua. Semua dah macam family dah ni. Termasuk dengan juri, termasuk dengan kru. Semua Malaysia semua. Sebenarnya kita orang datang dah buat macam abang sendiri, kakak sendiri. Alah. Rasanya abang Jack baru cakap semalam. Budak-budak ni cium tangan kita orang dalam satu hari tu dekat 10 kali. Setiap kali jumpa salam, cium tangan, terima kasih. Alah. Okey, tapi memang yang paling muda dalam pertandingan ni pun Zaki lah kan? Anda berdua lah kan? Dah jadi adik-adik kepada program ni. Baik, dan ramai juga mungkin tertanya tahu. Saya pun sendiri tertanya jugalah. Mungkin sebagai anak-anak kepada legenda negara kita kan, Jamal Abdillah ni, adakah itu sedikit sebanyak memberi tekanan, orang meletakkan expectation ataupun anda sendiri rasa bahawa sepatutnya diasingkan sebagai kami adalah kami, ayah adalah ayah. Okey, bagaimana tu? Alhamdulillah dengan family duo ni membuktikan kami mampu cari identiti sendiri. Dan mampu menunjukkan apa yang kami ada sebenarnya. Okey, tapi selepas ini disebabkan oleh kejayaan anda berdua di family duo, ada terfikir tak untuk selepas ini kalau nak perform pun berdua ataupun masih lagi teruskan solo ataupun macam mana? Dua lagi. Sebenarnya kita orang akan teruskan The Yang Manis tu. Kita orang akan teruskan insya-Allah. Nantikanlah kalau ada single nantikan. Yamani Brothers. The Yang Manis. The Yang Manis. Okey, ringkas Instagram anda berdua kalau bagi mereka nak mengucapkan tahniah. Okey guys, abang saya dulu. Saya IG saya Yamani Abdullah. Saya Zaki Yamani, dan kalau korang nak follow fan club abang saya Yamani Abdillah FC, dan saya punya Zaki Yamani Lovers. Terima kasih. Dan dah boleh buka akaun The Yamani tu. Ya, dah boleh. Lepas ni ada lagu bersama. Tahniah sekali lagi dan selamat maju jaya kami ucapkan kepada The Yamani. Okey, kepada anda jangan ke mana-mana. Kita nak kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Kita nama duo kita apa? Fana. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini.
Baik, kita dah sampai ke hujung siaran kita, tapi hari ini topik kita susah ke nak setia. Kalau boleh sembang panjang ya, memang kita dah bersembang panjang dah. Tapi saya kira ini merupakan satu pilihan, uruskan iman, emosi kita. Dan kalau tak keberatan juga, saya ingin kongsikan ini satu konteks kesetiaan lain. Dan saya kira sebenarnya orang yang paling rapat dengan saya iaitu ayah saya sendiri. Saya kira ibu dah hampir 25 tahun berkerusi roda dan boleh dikata status OKU jugalah. Tetapi pernah juga orang bertanyakan kepada ayah tak kena cari lain, sedangkan itu mungkin lebih mudah daripada menguruskan mak dan sebagainya. Itu mengenangkan saya juga. Saya kagum dengan kesetiaan yang sedemikian menjaga isteri. Dan saya percaya ramai juga lelaki di luar sana yang begitu. Tahniah, terima kasih ayah kerana menjaga ibu dengan baik. Dan semoga kita terus lebih menghargai istilah kesetiaan ini. Betul. #suami inspirasi. Selalu kita bawakan wanita inspirasi kan. Tetapi ini dalam konteks yang berbeza. Tadi saya sempatlah buka di laman Facebook Wanita Hari Ini kita untuk membaca komen-komen anda yang sangat banyak. Terima kasih kami ucapkan. Setiap hari ada je komen-komen yang pelbagai kami terima. Terima kasih sekali lagi. Dan bagi wanita, saya seorang isteri. Bagi saya seorang isteri, saya sangat-sangat suka apa yang Kak Syafah Syahura cakap tadi. Bila kita keluar rumah, kita perlu ingat yang kita ini adalah seorang isteri. Ke mana-mana sahaja kita pergi, status kita itu adalah sebagai seorang isteri. Nak buat apa-apa pun perlu ada limitnya. Begitu juga dengan seorang suami. Dan insya-Allah kalau kita sentiasa berpegang kepada ini, ingat yang kita ada suami, kita ada isteri di rumah. Insya-Allah semoga hati kita dijaga dan berkekalan sehingga dan juga hormat status orang lain juga yang kita bersama tu. Ya, betul. Baik, okey, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton kami sehingga ke akhir siaran. Esok kita ada topik apa? Selasa. Ramai yang menggemari hari Selasa kerana kita akan makan-makan. Esok kita ada menu apa, Yana? Esok menunya adalah menu warung. Kita akan jalan-jalan jengah-jengah ke warung-warung dengan makanan-makanan menarik. Ya. Kalau anda, apa antara menu warung yang menjadi kegemaran anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami di Instagram dan juga Facebook Wanita Hari Ini TV3. Kita jumpa esok jam 12.30 hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Setia tahu. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri